Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kita kembali lagi ke dalam pembelajaran dan pengajaran secara atas talian PDPR di rumah. Ada seminggu lagi sebelum kamu datang ke sekolah pada 8 hari bulan. Awak-awak semua ni akan datang ke sekolah pada 8 hari bulan nantilah. Tak lama dah, minggu depan. Okey, pada minggu ni kita terus kepada pembelajaran kita dalam bidang Al-Quran, pada tajuk tajwid, tajuk tajwid, hukum nun sakinah atau tanwin. Nun sakinah ataupun orang kita panggil nun mati. Nun ada tanda mati kat atas. Orang kita panggil nun mati. Tapi bahasa dia sebenarnya nun sakinah. Okey, atau tanwin. Hukum nun sakinah atau tanwin. Okey. Hukum nun sakinah atau tanwin ni dia ada 5 bahagian. Okey, hukum nun sakinah atau tanwin ni dia ada 5 bahagian. Okey, yang pertamanya dia ada dinamakan sebagai izhar halqi. Okey, yang keduanya dia dipanggil sebagai ikhfa haqiqi. Seterusnya dia ada idgham ma'al gunnah. Yang keempat dia ada idgham bila gunnah. Dan yang terakhir dia ada iqlab, nama dia iqlab. Okey, ini hukum tajwid yang ada di dalam tajuk hukum nun sakinah. Ni hukum nun sakinah dan tanwin. Dalam hukum nun sakinah dan tanwin ni dia ada pecahan 5 hukum. Yang pertamanya izhar halqi, nama dia. Yang kedua nama dia ikhfa hakiki. Yang ketiga nama dia idgham ma'al gunnah. Yang keempat nama dia idgham bila gunnah. Dan yang kelima nama dia iqlab. Tu. Setakat ni boleh faham secara ringkas. Macam itulah. So hari ni kita nak belajar satu saja daripada 5 tajuk ni, iaitu kita nak belajar nun mati, nun sakinah ataupun tanwin ni dalam tajuk izhar halqi. Okey, kita tengok dalam buku tab kita tu, boleh rujuk dalam buku tab kita tu pada muka surat 32. Okey, pada muka surat 32. Izhar halqi, yang ni kita nak belajar pada hari ni. Izhar halqi. Sebut izhar halqi. Yang ni kita nak belajar pada hari ini. Cuba tengok ni dia bagi tahu kat kita ni. Nun mati, nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf yang pertama huruf hamzah ataupun alif, yang kedua huruf ha, yang ketiga huruf ain, yang keempat huruf ha, yang kelima huruf ghain, dan keenam huruf kha. Jadi huruf izhar halqi ini ada 6. huruf izhar halqi ni ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha,
yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, yang keenam kha. Okey, itu kalau saya tanya dalam kelas nanti, okey sebutkan sebutkan huruf izhar halqi, maka awak jawablah ke enam huruf tersebut. Okey, sebelum kita tengok contoh dia tu, cuba tengok info kat bawah buku tu. Ada info kat bawah tu. Okey, dia kata apa? Cara bacaan izhar halqi, dia ajar kepada kita cara untuk menyebut bacaan izhar halqi, membaca nun sakinah, nun mati atau tanwin dengan terang dan jelas tanpa dengung. Maksud dia kat sini, bila kita jumpa nun mati dalam ayat, dalam kalimah, dalam Al-Quran tu, kita mesti jelaskan nun mati tersebut atau tanwin tersebut. Kita kena jelaskan. Okey, macam mana? Okey, sekarang kita tengok contohnya. Okey, contoh, kita tengok contoh yang pertama ni, contoh huruf hamzah. Yang pertama kita tengok contoh huruf hamzah ni. Okey. Nampak huruf hamzah, huruf hamzah. Okey. Contoh bacaan yang pertama. Contoh bacaan yang pertama, wayan auna, wayan auna. Okey. Macam mana kita nak kenal kalimah ini mengandungi hukum izhar halqi? Macam mana kita nak kenali dia? Okey, mesti ajar cara kita nak kenal dia. Okey. Tadi dia kata apa? Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf tersebut kan. Okey. Wayan auna. Wayan auna ni yang pertama kita tengok wa baris atas, ya baris atas, nun tanda saki. Nah, ni waw baris atas, ya baris atas. Tapi kita jumpa lepas ya ni huruf nun. Nun ni nun saki, nun sakinah, nun mati. Lepas nun mati ni dia ada huruf apa? Kita boleh tengok dia ada huruf hamzah. Bila kita jumpa macam ni dalam kepala otak kita, automatik nun mati bertemu dengan hamzah. Hamzah ni berada di dalam kumpulan izhar halqi. Bacaan dia mesti jelas dan terang. Jadi bacaan dia berbunyi wayan auna, wayan auna. Okey. Itu contoh Kita tengok yang kedua. Min ayyi, min ayyi, min ayyi. Okey. Min ayyi, terang kita sebut nun mati tu. Min ayyi. Okey, cuba kita tengok cara kita nak kenali hukum tajwid di dalam ayat. Okey, yang pertama kita tengok mim ada tanda di bawah. Yang kemudian kita jumpa nun. Nun ni bertanda sakinah, nun mati. Lepas nun sakinah kita jumpa huruf hamzah. Nun mati bertemu hamzah. Jadi automatik dia akan jadi izhar halqi. Macam tu. Seterusnya tayran ababil, tayran ababil. Okey, kita tengok satu-satu huruf. Ta ni berbaris di atas, ya ya sakinah, ya mati, tak ada hukum situ lah. Ni yang kita nak belajar ni lah. Okey, ra berbaris tanwin, kita dah jumpa dah tanwin, nun mati atau tanwin. Sekarang ni kita jumpa yang tanwin. Tanwin, lepas tanwin huruf apa? Huruf hamzah. Lepas tanwin huruf hamzah. Jadi bacaan dia hukum izhar halqi, jelas dan terang, nyata dan terang. Tayran ababil, tayran ababil. Okey, itu contoh bagi huruf hamzah. Sekarang kita tengok contoh pada huruf ha. Ni huruf ha. Kena sebut ha. Okey. Kita tengok contoh yang diberikan kepada kita. Okey, yang pertama huruf ain. Anhu, huruf ain berbaris di atas fathah. Okey, lepas huruf ain ni ada huruf nun. Nun bertanda sakinah. Bila nun sakinah ni kita dah tahu kat situ ada hukum tajwid.
bila ada hukum tajwid, kita kena tengok huruf selepas nun mati tu. Selepas huruf nun mati ni kita jumpa dengan huruf ha. Huruf ha, kita apa terbayang ha ni ada dalam 6 huruf izhar halqi. Bila izhar halqi, kita perlu ingat dia perlu dibaca dengan nyata dan terang, jelas dan terang nun mati tersebut. Jadi bacaan dia berbunyi anhu. Bila terang dan nyata ni, kita kena tolak konsep dengung. Tak ada konsep dengung, dia jelas dan nyata anhu. Okey, kita tengok seterusnya contoh lagi. Okey, in huwa. Okey, nampak tak cara bacaan saya tu nyata dan jelas, in huwa. Okey, yang pertama sekali kita tengok alif hamzah kat depan, berbaris di bawah. Lepas tu ada huruf nun mati sakinah. Nun mati ni lepas nun mati ni dia bertemu dengan huruf apa? Huruf ha. Huruf ha salah satu daripada huruf izhar halqi. Bacaan dia jelas dan terang, in huwa. Seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Fariqan hada. Okey, fa baris atas, ra baris bawah, ya sakinah. Lepas ya huruf qaf. Qaf tanda apa? Qaf tanda tanwin. Tanwin. Tanwin dia jumpa dengan huruf apa ni? Dia jumpa dengan huruf ha. Selepas huruf tanwin tu dia ada huruf ha. Jadi bacaan dia izhar halqi, jelas dan nyata. Contoh bacaan dia fariqan hada. Okey, boleh setakat huruf ha. Kita tengok contoh bagi huruf ain. Sebut ain. Okey, huruf ain. Okey, contoh yang pertama huruf ain ni an'amta. Okey, dalam surah Al-Fatihah an'amta alaihim ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Okey, kita tengok kenapa dia baca macam tu. Okey, yang pertama alif berbaris fathah, baris atas. Lepas huruf alif ni ada huruf nun. Nun baris apa? Tanda apa? Tanda sakinah, tanda mati. Bila jumpa tanda mati, kita tengok huruf selepas huruf nun mati ni huruf apa? Huruf ain. Jadi kita pun terbayang huruf ain ni salah satu daripada 6 huruf izhar halqi. Jadi kita pun dah belajar izhar halqi ni bacaan dia jelas dan terang dan jelas tanpa dengung. Jadi bacaan dia an'amta. Okey, faham? Kalau boleh lepas saya sebut, awak cuba sebut. Saya sebut, awak cuba sebut. Okey. Seterusnya contoh yang kedua bagi huruf ain, min ainin. Okey, kita tengok satu-satu. Huruf mim berbaris di bawah. Lepas huruf mim ada huruf nun. Huruf nun ni nun sakinah. Selepas huruf nun sakinah dia berjumpa dengan huruf ain. Jadi bacaan dia izhar halqi. Contoh bacaan dia min ainin. Okey, boleh Seterusnya contoh yang ketiga bagi huruf ain, sami'un alim. Boleh bayang tak bacaan saya? Boleh beza tak bacaan saya? Jelas tak sebutan saya tanwin tu? Sami'un alim. Okey, macam mana kita nak kenal dia ni izhar halqi? Okey, kita tengok sama-sama. Sin baris atas, mim baris bawah, ain tanwin. Ain ada tanwin. Lepas huruf ain jumpa dengan huruf ain juga. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Itulah kenapa dia dibaca dengan izhar halqi, sebab tanwin bertemu dengan huruf ain. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok contoh huruf ha. Contoh huruf ha. Okey, ha, sebut ha.
Contoh yang pertama huruf ha ialah wanhar. Wanhar. Okey. Kita tengok satu-satu macam mana kita nak kena pasti dia ni ialah izhar halki. Yang pertama kita tengok huruf waw baris atas. Tak ada apa maksud dia kat situ. Lepas huruf waw ni ada huruf nun sakinah. Tengok nun sakinah kat atas tu. Nun sakinah. Lepas nun sakinah dia ada huruf ha. Inilah bukti bahawasanya kalimah ini mengandungi hukum tajwid izhar halqi. Wanhar, bacaan dia terang dan jelas dan terang dan jelas sama aja. Okey. Contoh yang kedua min haitsu. Kat sini kita boleh tengok nun mati bertemu dengan huruf ha. Ini yang dikatakan bertemu tu. Bertemu ni maksudnya selepas huruf nun mati. Selepas huruf nun mati kita kena tengok huruf apa. Kalau kata selepas huruf nun mati tu huruf ta ada tak dalam 6 huruf izhar halki? Alif ataupun hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Tak ada ta kan? Ta tu maksudnya bukan huruf izhar halki. Dia tergolong dalam ikhfa' hakiki. Jadi cara bacaan dia lain. Dia dengung. Jadi kalau ikhfa' hakiki ni izhar hakiki dia terang dan jelas. So kita kena tengok selepas huruf nun. Kita boleh kita nak tengok selepas huruf nun tu huruf apa. Macam tu. Jadi dalam konteks yang kita baca ni selepas huruf nun tu kita baca dalam konteks izhar hakiki. Contoh-contoh yang kita baca hari ni izhar hakiki. Cuma saya nak ajar macam mana kita bila baca Quran kita jumpa macam ni, kita kena baca macam ni. Kita jumpa macam mana, macam tu lah kita baca. Contoh saya try buka Quran nanti ya. Okey, seterusnya alimun hakim. Tanwin, mim ni bertanwin bertemu dengan huruf ha. Sebab itulah dia baca dengan terang nyata sebab dia izhar halqi. Okey, kita tengok contoh huruf ghin. Fasayun ghidun. Nun mati kat sini saya jelas nyata sebab apa? Sebab selepas huruf nun ni ada huruf ghin. Nun mati bertemu dengan huruf ghin. Selepas huruf nun mati tu ada huruf ghin, maksud dia kat situ. Jadi kena baca izhar halqi terang dan nyata. Okey, contoh seterusnya min ghillin. Macam mana cara kita nak kena pasti dia? Dia macam sifir je, Macam mana kita nak kena pasti dia? Jadi ayat dia macam ni. Nun mati bertemu huruf ghin. Hukum dia izhar halqi. Bacaan dia terang dan jelas. Macam tu. Kalau nak buat ayat Seterusnya ajrun ghairu. Kalau orang tanya macam mana ni? Kenapa baca macam tu? Sebab tanwin bertemu dengan huruf ghin. Huruf ghin ialah huruf izhar halqi. Bacaan dia terang dan jelas. Jawab macam tu kan. Okey, seterusnya huruf kha. Okey. Contoh yang pertama wal munkhaniqatu. Jadi di sini izhar halqi. Kenapa izhar halqi? Sebab nun mati bertemu dengan huruf kha. Bacaan dia terang dan jelas. Saya kena sebut ulang-ulang supaya awak dekat dalam minda awak. Jadi bacaan dia terang jelas. Okey. Contoh yang kedua mimman khalaqna. Okey, mimman khalaqna. Kenapa baca macam tu? Sebab nun mati bertemu dengan huruf kha, dia izhar halqi, bacaan dia terang dan jelas. Dia faham Senang je. Okey, yang terakhir, contoh terakhir kadhibatin khati'ah.
Tin khati'ah. Kenapa baca macam tu? Tak dengung. Tak dengung sebab tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi, iaitu huruf kha. Bacaan dia terang dan jelas. Boleh faham Boleh faham contohnya kita baca ni. So saya ulang sekali lagi. Kita belajar pada hari ini ialah izhar, hukum tajwid izhar halqi. Nun mati atau tanwin dia bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf ni. Huruf hamzah, huruf ha, huruf ain, huruf ha, huruf ghin, huruf kha. Ada 6 huruf ni. Kalau jumpa dalam 6 huruf ni, maka dia dalam kategori hukum izhar halqi, yang mana bacaan dia terang dan jelas tanpa dengun. Contoh kalau boleh saya buka Quran kita ambil kok ada contoh kat sini. Okey. Ambillah surah mana-mana pun tak kisahlah. Okey, jap. Okey. Ni salah satu tajuk ni surah dalam Al-Quran. Ni surah An-Nisa saya ambil. Okey. Kita boleh ambil satu contoh kat sini. Kita cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha. Jumpa dah. Kalau perasan wa khalaqa minha, ni minha nun mati. Sini nun mati bertemu dengan huruf ha, minha zawjaha wa batha minhuma. Jumpa lagi. Okey, macam itulah kalau kita buka Al-Quran, kita cari kalimah, kita bukan cari pernah, kita baca, kita terjumpa huruf tu, kita tahu huruf tu ialah huruf izhar halqi. Jadi bacaan kita mestilah berbeza dengan hukum-hukum yang lain. Boleh faham takat tu kelas kita pada